بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat bersama sekali lagi untuk menyambung perbincangan kita dalam hadis, perkongsian hadis Bulughul Maram. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita share screen dulu lah macam biasa. Dan jika ada soalan, boleh letak dalam ruangan chat atau nak bertanya terus pun boleh. Minggu lepas kita ambil hadis yang berkaitan dengan kewajipan solat berjemaah. Walaupun terhadap orang yang buta, Nabi Muhammad SAW mewajibkan kepadanya sekiranya dia mampu untuk mendengar azan. Sekiranya dia tidak mendengar azan, maknanya rumahnya jauh, tak ada masalah. Tapi jika orang yang buta pun wajib untuk menunaikan solat, dia datang ke masjid untuk solat jemaah, sekiranya dia mendengar azan, maknanya masjid itu dekat dengan rumahnya. Sekadar dia boleh mendengar azan, rumah dia tu boleh didengari azan daripada rumahnya, walaupun dia buta, wajib datang ke masjid, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi yang tidak buta lagi lah jelas rumah kita berdekatan dengan masjid, dapat mendengar azan, kita wajib datang ke masjid. Dan kita ambil juga hadis yang last sekali, kalau tak silap, tentang dua orang yang Nabi Muhammad SAW bagi tahu mereka sekiranya mereka mendatangi imam, sempat bersama imam walaupun dah solat di rumah, dia dah solat di tempat lain, sekiranya ada uzur, mereka dah solat di rumah kan, dengan keuzuran, mereka perlu solat jemaah sekali lagi, dan Nabi mewajibkan perkara tersebut sekiranya mereka mendatangi masjid. Okey, itu ulang kaji kita, dan sekarang kita share screen insya-Allah. Kita akan share screen. Kalau ada soalan berkaitan hadis yang telah kita ambil, bolehlah diajukan soalan tersebut sebelum kita pergi lebih lanjut. Okey, ni dia hadis yang kita kongsikan hari ini. Boleh scroll tetap. Alhamdulillah hari ini boleh scroll. Untuk kakak dan abang-abang semua, hadis yang bernombor ini dah habis. Hadis kita hari ini hadis daripada Abu Hurairah. Ini dia hadis yang dalam kitab abang-abang dan kakak semua. Okay. Ya, hadis yang bernombor 430 dalam versi English tu, dan nombor di sini yang hadis daripada kitab Bulughul Maram yang versi Arab ni pula hadis bernombor 395, nombornya berbeza sedikit. Okey. Jadi hadis yang lepas kita dah syarahkan tadi sebagai ulang kaji. Kita dah nyatakan sekarang ni kita masuk ke hadis seterusnya, hadis nombor 395 daripada kitab versi Arab ni. Jadi kita mulakan sekarang insya-Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni kata Abu Hurairah, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Sekarang ni kita ingat tajuk kita bercakap tentang solat berimam kan, solat berimam dan solat berjemaah. Jadi hadis ni kita letak dalam fikiran kita berkaitan dengan hukum akan berimam dan berjemaah ni. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Abu Hurairah kata dia dengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi kata, innama ju'ila al-imam, sesungguhnya dijadikan imam itu, tidaklah dijadikan imam itu kecuali liyutamma bih, kecuali untuk diikut, dijadikan sebagai ikutan dengannya. Itu maksudnya, itu maksud permulaan hadis ni. Sesungguhnya tidaklah imam itu dijadikan imam kecuali kerana untuk diikut. Itu maknanya sabda Nabi. Fa idza kabbara fakabbiru, sekiranya imam itu bertakbir, maka kamu hendaklah bertakbir. Ini kata Nabi. Maknanya apa kat sini? Maknanya kalau kita nak bertakbir, nak masuk solat berjemaah bersama imam, kita kena tunggu imam selesai takbir dulu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dalam ni, fa idza kabbara fakabbiru, maknanya yang kedua ialah
Pertama tadi, sekiranya imam dah takbir, barulah kita boleh takbir. Maknanya yang kedua, imam dah takbir, kita tak boleh melewatkan takbir kita, lebih lewat daripada imam. Tak boleh sengaja untuk melewatkan. Sebab Nabi kata, fatakbiru. Apabila selesai dia bertakbir, maka, perkataan maka ni, dia memberi makna dalam bahasa Arab. Huruf fa tu, fatakbiru, maka hendaklah kamu bertakbir, memberi makna dalam bahasa Arab. Ada dua perbuatan atau dua benda yang mana berhubung antara keduanya, sifat dilakukan pada kedua-duanya berlaku, tetapi perkara yang kedua berlaku setelah selesainya perkara pertama tanpa ada ruangan jarak masa yang panjang. Maknanya dia berterusan, tetapi yang pertama berlaku dahulu, yang setelah selesai yang pertama, yang kedua datang tanpa adanya gap dalam segi masa. Okey. Jadi fa di sini memberi makna datang perkara yang kedua tanpa ada perkara yang memisahkan antara mereka. Jadi imam dah selesai bertakbir, maka terus kamu bertakbir apabila imam dah selesai. Maknanya tidak boleh kita takbir bersama-sama imam, tak boleh. Takbir sebelum imam tak boleh. Di sini juga ni. Dalam makna ni juga. Dalam perkataan ni, yang Nabi kata, apabila imam dah selesai bertakbir, maka kamu bertakbir. Kita boleh faham dua makna di sini. Kita tak boleh takbir dahulu sebelum imam. Tak boleh juga menyerupai imam sebab bersama dengan imam satu waktu. Sebab ada perkataan fa. Fa ni dia perlu selepas imam dah selesai. Dan tak boleh juga kita lewatkan melebihi imam dengan jangka masa yang lama, tak boleh. Kita tunggu lama, tak boleh. Kena bersama imam terus. Imam dah takbir, kamu terus bertakbir apabila dia selesai takbir tadi. Bila dia selesai huruf ra, akbar, okey, masuk terus. Allahu akbar kita. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Kata Nabi Muhammad SAW lagi, dan jangan kamu bertakbir. Dan Nabi larang, Nabi kata jangan kamu bertakbir sehinggalah dia bertakbir. Jangan kamu bertakbir mendahului imam, itu maksudnya. Jangan kamu bertakbir mendahului imam. Sebab Nabi kata jangan kamu bertakbir kecuali sehinggalah imam itu bertakbir. Takbir apa ni? Termasuk takbiratul ihram dan juga takbir intiqalat yang lain, yang Allah Akbar yang lain tu. Nabi pesan supaya kita jangan takbir dulu kecuali imam dah selesai. Bila imam dah sampai ke huruf ra, Allahu Akbar, barulah kita bergerak. Kerana ada juga hadis lain diriwayatkan oleh sahabat Nabi Al-Bara bin Azib Al-Bara, dia kata kami di zaman Rasulullah SAW tidak pernah sujud, tidak pernah bergerak. Dia kata bukan sujud, tidak pernah bergerak daripada keadaan qiyam, daripada keadaan berdiri, kami tidak pernah bergerak sehinggalah Rasulullah SAW sampai dahinya ke lantai. Apabila dia sujud, Nabi sujud sampai dahi ke lantai, barulah sahabat mula bergerak. Allahu Akbar tu Nabi sujud dan sampai dahi Nabi ke lantai, barulah sahabat mula bergerak dengan pergerakan mereka untuk sujud. Itu maksud, itu antara kata-kata sahabat Nabi Al-Bara bin Azib. Jadi dia menyokonglah kata-kata Nabi ni yang mengatakan bahawasanya kita jangan bertakbir sehinggalah imam selesai memberi takbir, hingga sampai kepada huruf ra, barulah kita bertakbir, supaya kita tidak selari dengan imam takbir kita tu, dan supaya kita tidak mendahului imam ataupun terlampau lewat daripada imam. Selesai dengar sahaja imam kata akbar, dah kan huruf ra tu, baru kita mulakan takbir kita dan mulakan pergerakan kita. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila imam rukuk, ni Nabi kata, dan apabila imam telah rukuk, wa idza raka'a, apabila dia telah rukuk, farka'u, maka hendaklah kamu rukuk. Di sini ada dua makna juga, sama juga seperti tadi. Satunya, apabila imam telah selesai rukuk, barulah kita boleh rukuk. Dan makna kedua, kita tidak boleh mendahului imam sebelum imam rukuk. Tidak boleh mendahului imam kecuali imam dah rukuk, dan tidak boleh lewat lebih daripada imam. Wa idza raka'a farka'u, apabila dia dah rukuk, barulah kamu rukuk. Dan farka'u ni suruhan. Nabi suruh, tak boleh lama, tak boleh lewat. Apabila imam dah rukuk, dah selesai Allahu Akbar, terus. Tak boleh lewat melebihi perbuatan imam tu lama, tak boleh, kena ikut
ikut imam. Sebab kita jadikan imam tu pada permulaan hadis, Nabi kata untuk apa? Untuk diikut. Jadi tak kena kalau kita masuk dengan niat berimam, kemudian kita tak ikut imam. Imam dah rukuk, kita masih lagi duk baca. Kan? Masih lagi duk baca, habiskan surah Qul Huwallah kita dulu. Betul ke tu? Ramai orang buat kan? Tak boleh. Yang kita perlu habiskan, kalau kita masuk bersama imam, hanya surah Al-Fatihah. Kerana Al-Fatihah rukun, tak boleh tinggal. Tapi kalau di tengah baca surah yang lain, surah yang sunat, kemudian imam Allahu Akbar, tak perlu habiskan ayat ataupun habiskan surah. Terus kena rukuk bersama imam kerana ini suruhan, dan suruhan membawa kepada wajib. Nabi suruh rukuk. Apabila imam rukuk, kamu hendaklah rukuk. Itu satu suruhan. Apabila imam bertakbir, kamu hendaklah bertakbir. Itu suruhan, dan suruhan membawa kepada kewajiban. Tak boleh kita nak pandai-pandai baca panjang lagi kan daripada imam. Wala tarka'u hatta yarka', dan jangan kamu rukuk sehinggalah dia rukuk. Nabi kata jangan kamu rukuk sehingga dia rukuk. Jangan mendahului imam. Jangan pandai-pandai mendahului imam. Penting ni, ada larangan yang Nabi ada panggil Nabi apa ni, bagi satu perumpamaan yang cukup tak cantik lah bagi orang yang mendahului imam. Nabi ada samakan mereka ni dengan himar, dengan keldai. Nabi samakan kerana apa? Mereka masuk dengan niat untuk mengikut imam, kemudian mereka tak ikut imam. Mereka pergi buat dahulu daripada imam. Yang buat dahulu daripada imam secara sengaja, maka batallah solat dia. Yang buat dahulu, takbir dahulu sebelum imam, atau bergerak dahulu sebelum imam tu secara sengaja, dia sengaja buat, maka batallah solatnya kerana niat. Kerana dia niat masuk bersama imam, kemudian dia tak ikut niat tersebut, batal niat dia. Dia batalkan niat yang dimulakan solat dengan niat. Kerana setiap amalan ini bergantung kepada niat. Jika niat kita berimam, kemudian kita tidak berimam, tak kena. Kerana niat dia masuk solat bersama imam, tiba-tiba dia takbir dulu pada imam. Tak ada imam. Imam tak masuk lagi solat, macam mana kamu boleh ikut imam? Jadi sebab tu ulama kata siapa yang mendahului imam secara sengaja, bukan kerana tersilap dan sebagainya, maka dia sembahyangnya batal. Wa idza qala, dan Nabi kata lagi, setelah Nabi kata jangan kamu rukuk sehinggalah imam itu rukuk, kemudian Nabi kata lagi, wa idza qala, dan apabila imam itu berkata sami'allahu liman hamidah, sekiranya imam berkata sami'allahu liman hamidah, sami'a maknanya telah mendengar. Allah telah mendengar liman hamidah, orang-orang yang memujinya. Liman hamidah, orang yang memujinya. Siapa yang memujinya? Kita sekarang sedang memujinya. Bila kita memujinya? Siapa boleh jawab bila kita memujinya? Bila kita memuji Allah dalam solat ni? Kan? Sami'a Allahu liman hamidah. Bila kita puji Allah? Kalau boleh jawab, hebat. Semua orang boleh jawab, akan kita baca ada orang jawab dalam cik, alhamdulillah. Kita tengok apa jawapan dia. Al-Fatihah, bagus, masya-Allah kan. Al-Fatihah lah kan kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu Al-Fatihah kita yang pertama. Okey, bagus, masya-Allah, banyak jawapan yang betul. Bagus. Jadi kita puji Allah dalam permulaan Al-Fatihah kita. Setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita puji Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makna Alhamdu ialah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tahu makna pujian ni. Ada macam-macam jenis pujian kan. Ada pujian yang memberi makna bodek kan. Kita bodek, kita puji kerana nakkan sesuatu, betul tak? Yang mana satu yang kita puji Allah Subhanahu Wa Taala ni? Alhamd, dia berbeza dengan perkataan pujian yang lain. Perkataan bahasa Arab ni kalau pujian pun ada banyak perkataan untuk menggambarkan pujian. Antaranya alhamd, kemudian as-sana. Dan kita dua-dua ni biasa makna. Kenapa kita sebut alhamdulillah di sini? Kerana alhamdu, pujian ini adalah bagi orang yang memuji dengan sifat yang mana dia, orang yang dipujinya itu dia agungkan dan dia juga menyayanginya. Ada dua sifat bersama pujian tersebut, iaitu kerana mengagungkan orang yang dipuji dan kerana sayang dan cinta kepada orang yang dipuji. Jadi sebab itulah kita gunakan perkataan alhamdu.
Dalam bahasa Arabnya, apabila kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, segala pujian bagimu, kerana alhamdu ni khusus untuk orang yang kita puji kerana kita agungkan dia, kerana kita besarkan dia dan kerana kita sayang kepada dia, kerana cinta kepada dia, bukan kerana nakkan sesuatu yang lain. Kan ada orang dia puji Allah juga, dia baca Quran, dia apa ni, baca Al-Fatihah lah, sembahyang kan, tapi dia nakkan benda lain. Apa yang benda lain dia nak tu? Dia nakkan dunia. Jadi betul ke apa yang dia baca itu? Orang yang solat kerana nakkan dunia ada ramai zaman sekarang ni. Kita kena ikhlas sebenarnya solat dan sebagainya kerana cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaatinya, seperti mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabat baginda, sehingga kan mereka ni bila hendak mendapatkan kerahatan, rehat, mereka pergi kepada solat. Qurratu ainun Nabi adalah sembahyang. Qurratu ain ni penyejuk mata Nabi adalah sembahyang. Sampai kan Nabi sendiri pun kata kepada Bilal, arihna ya Bilal, wahai Bilal, ajak kami kepada solat, dan arihna, rehatkan kami, rehatkan kami. Rehat mereka ialah dengan solat. Rehat kita apa? Lepas jumpa nak solat, lepas tu lepas tu rehat kita dengan benda-benda yang lain kan. Itu beza kita kena didik lah. Kita kena didik kerana tidak ada didikan pada diri kita, sebab tu kita makin menjauh. Tetapi kalau kita didik hawa nafsu kita, insya-Allah, dan kita ikhlas beribadah pada Allah kerana mencintainya, insya-Allah sembahyang kita tu mudah dan kita ringan tulang untuk menunaikan sembahyang tersebut. Jangan kita niat sembahyang puji Allah dan sebagainya untuk mendapatkan habuan lain. Tidak. Rezeki ni dia dah, Allah dah tulis dah kepada kita. Kita sembahyang ke tak sembahyang ke, rezeki yang kita dapat itulah dia. Bukan kena baca Al-Waqiah setiap hari ataupun solat duha setiap hari untuk dapatkan rezeki. Tidak. Allah dah tulis kepada kita rezeki kita ni sebenarnya. Dan Allah nak kita ikhlas beribadah kerana mencintainya, kerana sayang kepadanya, bukan kerana merasakan ini kewajipan aku. Aku nak selesaikan kewajipan ni cepat-cepat supaya ringan belakang aku daripada menanggung kewajipan ini. Tidak, itu bukan sebenarnya maksud yang Allah suruh daripada sembahyang ni. Kita sebagai hamba menyayangi Tuhan kita dan kita mentaatinya kerana sayang dan kita mengagungkan Tuhan. Okey, jadi Nabi kata apabila imam menyebut sami'allahu liman hamidah, Allah telah mendengar orang yang memujinya, itu apabila kita baca Al-Fatihah tadi, Allah dah mendengar pujian kita dalam sembahyang. Allah dah mendengar, bukan setakat pujian. Al-Fatihah ni ada 7 ayat, 7 ayat itu adalah doa, atau kebanyakan ayat itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain ada Nabi Muhammad SAW sebutlah, insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sebut lain kali. Kerana nak kejar masa. Apabila kita baca satu ayat, Allah jawab balik. Ayat kedua Allah jawab balik, ayat ketiga Allah jawab balik. Itu Al-Fatihah kita. Jadi kita kena tahu makna Al-Fatihah tu. Nanti kalau ada masa belajarlah tentang makna Al-Fatihah tu, pun bagi tahu secara ringkas ini. Jadi apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, Allah telah mendengar orang yang memujinya, iaitu mereka yang bersembahyang tadi. Mendengar maksudnya apa? Mendengar maksudnya menjawab. Allah dah jawab dah doa kamu tadi. Kerana tidak ada faedah kalau setiap dengar saja tanpa memberi, tanpa ada kesan. Allah apabila dia kata dia dengar, dia menjawabnya, dia telah mustajabkan doa kita tadi. Faqulu, maka apabila imam kata sami'allahu liman hamidah, Allah telah mendengar orang yang memujinya. Faqulu, maka kamu hendaklah mengatakan. Ini pun sama. Ini adalah suruhan, maka Nabi kata kamu hendaklah mengatakan Allahumma rabbana lakal hamd. Tengok ni. Dalam hadis ini lafaznya Nabi sebut Allahumma rabbana, wahai Allah Tuhan kami, lakal hamd, segala puji bagimu. Sekali lagi kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab imam kata Allah dah mendengar, Allah dah menjawab pujian kamu dan doa-doa kamu tadi. Jadi apa tindakan kita sebagai hamba? Kita pujilah Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah dah menjawab doa kita kan. Sebab tu doa, solat ni sebenarnya doa dan puji-pujian. Jadi peliklah kita kalau kita dah berdoa, kemudian lepas solat kita berdoa lagi. Solat itu disyariatkan untuk berdoa dah. Jadi doa sebenarnya dalam solat, zikir selepas solat. Doa dalam solat, zikir selepas solat. Allahumma rabbana lakal hamd, kita jawab dengan berkata Allahumma rabbana lakal hamd, ya Allah Tuhan kami, segala puji bagimu. Hanya kepada engkau segala pujian, itu maksudnya. Jadi kita kalau ikutkan hadis ni secara zahirnya, apa yang kita patut sebut sekiranya mana anak imam berkata sami'allahu liman hamidah, kan? Dalam mazhab Syafi'i
dia kata kalau ikut mazhab Syafi'i seperti mana kita kebanyakan orang Malaysia belajar, kita sebut balik sami Allahu liman hamidah juga kan. Tetapi dalam hadis Nabi sebut apa? Nabi sebut apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, kamu jawab apa? Kamu jawab Allahumma rabbana lakal hamd. Nabi kata maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Jumhur ulama dia kata boleh nani, boleh jawab macam ni. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'inya mengatakan kita kata juga bila imam kata sami Allahu liman hamidah, kita kata sami Allahu liman hamidah juga. Kenapa? Kerana mereka mendalilkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia mendalilkan, dia menggunakan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang, sebagai dalil dalam mazhab Syafi'i. Tetapi pada mazhab-mazhab yang lain mereka menjadikan dalil ini sebagai dalil yang hadis kita hari ini. Hadis yang kita sedang ambil, Allahumma rabbana lakal hamdi, Allahumma rabbana lakal hamdu, surah Nabi, supaya kita mengatakan perkataan ataupun kalimah ini ataupun ayat ini sebagai dalil juga yang telah mengkhususkan dalil umum yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Kerana dalam mazhab Syafi'i itu dalil di umum untuk semua sembahyang. Kan? Sallu kama ra'aitumuni usalli, untuk kesemua tindakan kita dalam sembahyang. Jadi itu umum. Mereka menggunakan, mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang umum. Kata ulama dalam mazhab yang lain, umum dalil ini telah dikhususkan dengan hadis yang kita sedang baca sekarang, iaitu apabila berkaitan secara khusus berkaitan dengan sami Allah liman hamidah ni, apabila imam dah sebut sami Allah liman hamidah, kita sebut Allahumma rabbana lakal hamd. Jelas kan? Ini jelas kat situ. Jadi kalau kita nak baca ataupun kita dengar orang lain, bila imam sebut sami Allah liman hamidah, kita terdengar jemaah kat tepi kita jawab dia rabbana lakal hamd, jangan kita kata wahabi ni, tidak. Kan, ini hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita luaskan ufuk fikiran kita, minda kita luaskan, kita tengok, kita panggil terima cari ilmu dan menerimanya dengan hati yang terbuka lah, kerana ini ilmu yang sahih daripada Nabi Muhammad SAW. Wa idza sajada, dan orang yang baca sami Allah liman hamidah tu kita tak kata apa-apa, kerana ini adalah pandangan mazhab Syafi'i. Tetapi yang sebetulnya yang rajih, kata ulama yang rajih adalah buku hadis inilah, kerana hadis ini telah mengkhususkan tempat sami Allah liman hamidah, maka jawabnya jika berimam Allahumma rabbana lakal hamd. Dan Nabi sebut lagi wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam itu sujud maka hendaklah kamu sujud. Nabi kata hendaklah kamu sujud. Semuanya Nabi nyatakan sifat ni, sifat-sifat sembahyang. Imam rukuk, kamu kena rukuk. Itu maksudnya kamu kena, sebab suruh kamu kena rukuk, tak boleh nak lama lagi, nak ni lagi kan, waladha, tak kena lah macam tu. Imam rukuk, kamu rukuk. Bacaan Fatihah adalah rukun, tak boleh tinggal yang lain. Kalau dah sedang baca surah ke apa semua, kalau contoh dalam solat Zuhur kita baca surah kan, sebab tak dengar imam. Dalam solat-solat yang lain, kalau kita boleh dengar imam, kita tak boleh baca surah. Kita hanya dibolehkan baca Al-Fatihah. Lepas baca Al-Fatihah kena diam. Kalau dalam solat Maghrib, solat Subuh dan Isyak yang mana kita boleh dengar bacaan imam, kita tak boleh baca surah. Kita baca Al-Fatihah kemudian diam, mendengar, kerana Allah suruh kan, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Sekiranya dibacakan Al-Quran kepada kamu, hendaklah kamu mendengarnya dan diam. Jadi salah bagi orang yang apabila imam duk baca Al-Quran ataupun ayat ataupun surah selepas Al-Fatihah dan sebagainya tu, dia duk baca juga dalam solat dia. Tidak, jangan buat ni. Nabi larang. Nabi kata dalam satu solat subuh, hadis tu dah jumpa dah rasanya, satu solat subuh Nabi berpaling kepada sahabat Nabi tanya, adakah kamu baca sesuatu, la'allakum taqra'una fi salatikum syai'an fi salatikum. Nabi kata ada kemungkinan kamu baca sesuatu dalam solat kamu. Sahabat kata ya. Nabi kata fala taf'alu, jangan kamu lakukan, jangan kamu baca. Ketika imam sedang membaca, Nabi kata jangan, illa bi fatihatil kitab. Nabi kata kecuali Al-Fatihah saja, kecuali Al-Fatihah, kerana Al-Fatihah rukun. Sudah Al-Fatihah diam kalau kita mampu mendengar imam, sebab kita wajib mendengar imam. Dan sebab dia cakap macam ni ada orang dia duk baca kan, kita sembahyang berjemaah, kita tahulah ada orang dia duk sibuk baca, kemudian imam rukuk pun dia nak habiskan lagi surah dia tu, dah lah baca ke di waktu Nabi kata jangan baca. Kemudian dia nak habiskan pula Al-Fatihah, imam dah rukuk di waktu Nabi suruh dia rukuk. Tengok tu,
penting dan fadilat Allah tunjukkan kepada kita dengan berilmu sebelum kita beramal. Mencari ilmu dulu sebelum kita beramal. Apabila kita tidak mencari ilmu dan kita terus melakukan amalan, maka kita tahu amalan kita ni besar kemungkinannya kita rasa betul tetapi sebenarnya salah, bahkan bercanggah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita ingat kita dapat pahala lebih dan baca dan sebagainya. Kita nak ingat orang seperti itu tak baca. Kita baca, kita lebih pahalanya bagi daripada dia. Rupanya tidak. Apa yang membezakan kita adalah ilmu. Yang menentukan mana kita betul atau salah adalah ilmu. Sebab itulah ketahui dahulu, belajar ilmu dahulu, kemudian lakukan agar amalan ibadah kita itu tidak terpesong daripada yang sebenar dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi pun kata, sekiranya imam dah sujud, maka hendaklah kamu sujud. Dan di sini perinciannya adalah macam yang mula-mula ikut tadi, iaitu Al-Bara' bin Azib kata, kami pada zaman Nabi tidak akan bergerak daripada kedudukan berdiri kami sehinggalah kami nampak Rasulullah SAW dahinya mencecah lantai. Walaupun imam sebut Allahu Akbar awal sebelum dia sampai ke lantai. Kita dengar kan? Adakah kita ikut bunyi itu ataupun kita ikut kepala imam? Walaupun imam sebut awal, kita kena ikut rukun dia itulah, pergerakan rukun iaitu sujud dia tadi sampai ke lantai dan kepala, baru kita bergerak daripada kedudukan berdiri kita menghala ke sujud. Walaupun imam dia sebut Allah Akbar awal, sepatutnya dia sebut lewat bila kepala dia dah sampai ke lantai, baru dia sebut Allahu Akbar supaya makmum yang ke belakang yang tak nampak dia boleh tahu ini masa untuk kami bergerak. Jadi nak jadi imam pun dari ilmu. dan kalau kat Kuwait ni alhamdulillah kita nampak imam dia mengamalkan begitu. Dia bergerak dulu. Dia bergerak dulu sampai kepada dia ke lantai, baru dia sebut Allahu Akbar supaya imam-imam ke belakang ni tidak mendahului dia. Dia yang tak dapat tengok dia, tidak mendahului dia, dan supaya makmum itu dapat mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan apa yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Nabi, tepat dengan sunnahnya. Dan Nabi kata, wala tasjudu hatta yasjud, dan jangan kamu sujud sehinggalah imam tadi sujud. Maknanya imam dah sujud selesai, dah sampai dah ke sujud, barulah kita turun. Ini kita kadang-kadang tu ada orang dia tergesa-gesa. Imam tak sempat, dia nampak je imam bergerak, imam tak sebut Allahu Akbar, nampak imam bergerak turun, dia turun dah, tak betul. Tidak betul, walaupun tidak membatalkan solatnya kerana dia tidak mendahului imam, tetapi tidak menepati sunnah. Sayanglah tidak menepati sunnah. Kita tidak perlu tergesa-gesa solat ni. Wa idza shalla, yang penting kita kena tepat dengan sunnah. Wa idza shalla qa'iman, dan apabila dan sekiranya imam itu sembahyang dengan berdiri, fasallu qiyaman, maka hendaklah kamu sembahyang berdiri, kata Nabi. Maknanya penting kita mengikut imam. Imam sembahyang berdiri, kita sembahyang berdiri lah. Kan? Kecuali kalau kita sakit. Kalau sakit dah ada keuzurannya lah. Ada keuzurannya tak boleh berdiri. Kalau mampu berdiri, datang dengan berdiri, mulakan solat dengan berdiri. Kemudian kalau dah tak tahan sakit tu, duduk. Kita diberi kelonggaran lah. Kerana berdiri adalah rukun. Tak boleh tinggal. Dia rukun wajib. Yang mana wajib ini merupakan perbuatan solat itu sendiri. Tak boleh tinggal. Kalau kita tak bawa datang rukun, tak sahlah solat kita. Dan berdiri adalah rukun. Pilihan berdiri atau duduk ni rukun macam Al-Fatihah. Wa idza shalla qa'idan, dan apabila imam sembahyang duduk, fa sallu qu'udan ajma'in, maka hendaklah kamu sembahyang duduk semuanya. Ajma'in ni panggil stres, Nabi dia stres lagi. Kesemua kamu perlu sembahyang duduk. Kalau imam duduk, macam mana ni? Tak pelik. Kalau imam duduk, kita kena sembahyang duduk walaupun kita mampu berdiri. Begitulah keadaannya pada permulaan pensyariatan atau permulaan hadis ini. Nabi dia kalau imam duduk, dia suruh orang makmum di belakang ni walaupun makmum mampu berdiri untuk mereka duduk. Ini nak menunjukkan betapa kita dalam Islam kita diajar oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengikut pemimpin. Kita mampu lakukan sebaliknya. Pemimpin kata lakukan setakat ini sahaja. Kita wajib lakukan setakat itu sahaja. Kerana sehingga kan dalam sini, di sini Nabi kata ajma'in, Nabi sebutkan stres kat sini. Kenapa? Sebab perkara ini perkara rukun. Jika melibatkan perkara rukun, makmum mungkin akan takut untuk duduk kerana mereka mampu berdiri dan mereka tahu berdiri adalah rukun. Rukun bukan main-main.
Nak tinggalkan rukun yang kita mampu lakukan kepada ya, berdiri kepada duduk, kerana berdiri adalah rukun. Kita nak tinggalkan rukun bukan main-main. Tetapi itu pun Nabi suruh dan Nabi stres lagi. Ajma'in, semua kamu duduk. Kalau imam tu duduk. Beri mana penting kita mengikut imam. Nabi didik kita tu penting. Kita kalau ada imam, kita ikut. Ada pemimpin, tidaklah pemimpin itu dijadikan kecuali untuk kamu ikut. Bukan untuk kamu lawan, untuk kamu kutuk dan sebagainya. Nasihat, betul. Nasihat, mesyuarat, betul. Tetapi untuk lawan, memberontak, tidak ada istilah ini dalam Islam. Islam, Nabi kata, walaupun kamu ni pemimpin tu dipilih daripada golongan orang hitam, maknanya orang hamba, kan, Abdul Habashi, hamba adalah hamba. Kemudian hitam, kamu bukan hamba. Kemudian kamu bukan, kamu anggap kamu daripada kabilah yang asyrafun nas lah. Asyraf ni maksudnya orang yang mulia, golongan keluarga yang mulia. Kalau ditakdirkan imam kamu, pemimpin kamu, orang hamba sekalipun, kulitnya hitam yang kamu hina sekalipun, kamu wajib mengikutinya. Itu kata Nabi Muhammad SAW mengajar kita supaya pemimpin ni wajib diikuti. Sebab itulah kita memilih sebagai pemimpin. Tengok, imam kita pilih dia jadi imam, kita wajib ikuti. Bagaimana keadaan dia sekalipun. Sehingga kan dia kalau duduk, Nabi SAW kata duduk. Kalau dia berdiri, kamu kena berdiri. Kan? Tetapi ini pada permulaan lah, pada penghujung hayat Rasulullah SAW, maknanya dah mansukh. Yang ni, yang duduk ni, yang suruh duduk, kalau imam duduk itu dah dikira mansukh. Banyak perinciannya, kata-kata ulama banyak tentang perkara ni, tetapi kesimpulannya yang paling rajih ialah yang mengatakan bahawasanya ia telah mansukh kerana pada penghujung hayat Nabi Muhammad SAW, kita tahu Nabi Muhammad SAW sakit disebabkan dia makan, kan, dia makan daging beracun yang diberi oleh Yahudi Khaybar pada dia tu. Kemudian sahabat-sahabat dia yang lain dah meninggal kerana racun tersebut, tapi Allah bagi mukjizat pada Nabi kekal selama 3 tahun selepas tu, kan, kalau tak silap 3 tahun lepas tu tidak lagi Nabi wafat. Tetapi pada tahun terakhir dia, pada tahun 11 Hijrah, bermula tahun 11 Hijrah, selepas dia melakukan Hajjatul Wada' tu, dia mula rasa sakit, bermula dengan sakit kepala, kemudian rasa sakit lah, sehingga kan dia solat duduk dalam keadaan duduk. Tetapi sahabat solat duduk ke tak? Kalau ikutkan hadis ni, sepatutnya sahabat solat duduk, kan. Tetapi Nabi membenarkan sahabat dia solat secara berdiri walaupun Nabi sembahyang secara duduk. Jadi kita tahu dah hadis ini telah mansukh dengan hadis yang perbuatan Nabi di penghujung hayatnya, membenarkan sahabat berdiri apabila dia solat dalam keadaan duduk. Dan Nabi ni sampai hujung hayat dia tu, dia tak sempat, tak boleh untuk solat jemaah. Dia diriwayatkan dia tengok daripada pintu bilik Aisyah tu, kan, dia tengok sahabat-sahabat dia sembahyang dan dia tersenyum. Dia tak boleh pergi. Dia duduk dalam bilik dia tengok daripada pintu, dia tengok sahabat sembahyang, dia tersenyum melihat para sahabat sembahyang berimamkan orang yang paling afdal antara mereka, iaitu Abu Bakar. Allah Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Pernah Nabi tinggalkan jemaah dan Umar ambil tempat. Nabi tegur Umar, bukan begitu wahai Umar. Nabi kata macam tu kerana fadilat Abu Bakar terhadap berbanding sahabat-sahabat yang lain terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi dia senyum. Kenapa dia senyum? Kerana dia melihat kesan daripada dakwah yang dia lakukan sebelum ini. Di penghujung nyawa dia teringat balik dia punya kisah perjuangan dia tu. Sehingga sekarang ni Nabi nak tinggal pun tak apa dah. Sahabat dah solat sendiri, dah ada imam mereka sendiri. Nabi tersenyum, kan. Jadi itulah manisnya apabila kita dakwah orang, kita ajar orang, kita tengok kesan dia, insya-Allah, kan, bila orang beribadah dengan cara yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok, kita rasa bahagia. Itulah Nabi Muhammad SAW rasa pada penghujung hayat baginda. Jadi nak cakapnya, di hujung hayat baginda membenarkan bahagian akhir hadis ini untuk tidak diamalkan. Jadi kita tahu ia telah dinasahkan, di-cancel dengan hukum yang terkini, iaitu boleh kalau imam sembahyang duduk untuk kita berdiri. Rawahu Abu Dawud wa hadha lafzuhu wa asluhu fi sahihain. Hadis ini ada asalnya pada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, kita ada lagi 2 minit. Kita tutuplah hadis ni, perjumpaan hari ini dengan hadis ini. Jika ada soalan, kita boleh sambung sekejap, kan? untuk kita sedia diri kita solat
Isyak kita pergi masjid awal insya-Allah. Ada soalan ke? Ataupun ada sesuatu yang tak faham ke, ada kekeliruan ke, terlalu laju ke, ada ke? Kalau tak ada, alhamdulillah kita hanya ada kurang pada dekat-dekat 2 minit lagi. Tak ada Ikhwan, ya, Abang Yuzlam. Silakan. kalau let's say Fatihah tak sempat habis, kita bukan baru masuk lah, maksudnya especially solat Zuhur, kita baca doa iftitah panjang sedikit lah compare dengan imam biasanya, dan kita akan lambat sedikit. Dan kita terlekat dekat Fatihah, contohnya macam ihdinas siratal mustaqim sampai situ, dan imam dah rukuk. Panjang lagi Fatihah tu. Macam mana? Okey. Ini sebenarnya. Kita dah tahu kalau kita solat jemaah di sini, kita dah tahu imamnya memang dia laju sebab kita punya istiftah tu versi panjang dia baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika apa ni? Dia punya versi pendek. Dia punya itu versi, dia punya istiftah dia versi pendek. Jadi kita dah tahu imam kita ni baca pendek, kita tinggalkan istiftah, kita baca yang wajib sahaja. Imam telah mencukupkan semua tu untuk kita. Kita baca yang wajib sahaja, iaitu Al-Fatihah. Kalau macam Abang Zulam cakap tadi, kita tak tahu sebelum ni dan kita perlu baca, kita baca Al-Fatihah kemudian sampai ihdinas siratal mustaqim, imam Allahu akbar kita terpaksa habiskan. Kalau kita masuk bersama imam kita baca cepat-cepat, habiskan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepas tu Allahu akbar, hukum. Okey, jangan sekali-kali tinggal Al-Fatihah kerana kita wajib membacanya, kecuali ada 2 tempat sahaja Al-Fatihah ini tidak perlu dibaca tergugur. Apabila kita masuk ketika rukuk ni, semua orang tahu kan, imam tu dalam rukuk, kita masuk, kita tidak perlu baca Al-Fatihah. Dan yang satu lagi yang kebanyakan orang tak tahu ialah apabila kita masuk masbuk ni maknanya imam dah baca, imam tengah baca surah masa tu, ataupun dia telah baca panjang, ada solat Zuhur dan Asar kita tak dapat dengar, dia telah baca panjang, kemudian dekat-dekat dia nak rukuk, kita pun masuk baca sampai alhamdulillahirabbil alamin, imam pun Allahu akbar, confirm kita tak sempat kan. Yang di sini tergugur juga bacaan Al-Fatihah bagi kita. 2 tempat ini tergugur bacaan Al-Fatihah, imam rukuk